Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa anna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan musliman, sidang hadirin dan hadirat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, petang ni kita dapat bertemu lagi. Sebagaimana yang saya nyatakan kemarin, insya-Allah petang ni kita akan membicarakan berhubung dengan riwayat hidup Usamah bin Zaid radhiyallahu an, salah seorang lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita membaca akan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pasti menemui nama seorang pengasuh Rasulullah, iaitulah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Di mana Ummu Aiman inilah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada kecilnya. Dan Ummu Aiman ini adalah merupakan bekas hamba ataupun pembantu kepada Siti Aminah, mak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bersama dengan keluarga Rasulullah ni bukan baru, berpuluh-puluh tahun. Dan sejak Nabi kecil lagi dia dah mengasuh akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahawa bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Ummu Aiman radhiyallahu anha juga mengasuh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah ada menyebutkan juga bahawa ada di antara anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disusukan oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha. Begitulah rapatnya dia dengan Rasulullah, rapatnya dia dengan anak-anak Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Seorang yang jujur, berakhlak, dan dia
salah seorang watak penting dalam kita membicarakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ummu Aiman ini disebut dalam sebuah hadis, setelah daripada ibuku, dialah yang menjadi penggantinya, yakni Ummu Aiman. Ini yang pertama. Yang kedua iaitulah berhubung dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Ini merupakan ayah kepada Usamah bin Zaid yang kita akan bicarakan nanti. Zaid bin Harisah ni anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayatnya, dia dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid di pasar. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dibebaskan. Makanya dia ni juga daripada kecil duduk di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayanginya. Kerana menurut para ulama, Zaid lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kedua ibu dan ayahnya. Itu yang Nabi, kalau kita kata full respected lah, hormat dan cinta kasih kepada Zaid ni. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam hadis, sesungguhnya Zaid adalah sebahagian daripadaku dan aku adalah sebahagian daripada Zaid. Jika sekiranya aku mati, maka sebahagian hartaku untuknya, dan jika sekiranya Zaid yang meninggal dunia, yang mati, sebahagian hartanya adalah milikku. Itu adalah gambaran ucapan Rasulullah atas sayangnya kepada Zaid, bukan hukum. Ya, bukan suatu hukum, tapi kalimah-kalimah kasih sayang yang dihamburkannya kepada Zaid bin Harisah. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kedua-duanya, radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, dan Nabi kalau bolehnya tak nak berpisah dengan kedua-duanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk mengahwinkan Ummu Aiman dengan anak angkatnya tadi, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Sehingga rapatnya Nabi dengan Zaid sampaikan orang-orang Mekah memanggilnya Zaid bin Muhammad. Sehingga akhirnya turunlah ayat-ayat Quran yang tidak membenarkan dibinkan anak angkat dengan nama ayah angkat. Maka berkahwinlah Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman radhiyallahu anhum. Nah, daripada perkahwinan kedua-dua orang ini lahirlah seorang anak namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dan inilah yang akan kita bincangkan pada petang ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Usamah bin Zaid ni kulitnya hitam legam, hitam sungguh. Dia ni ikut belah mak dia, Ummu Aiman. Kerana Ummu Aiman ini berasal daripada Afrika. Ya, daripada Afrika di wilayah Habasyah. Dia memang jenis orang kulit hitam sungguh. Hari ini dikenali juga dengan nama Ethiopia. Ingat lagu
cintaku sampai ke Ethiopia. Sepatutnya bila kita sebut Ethiopia atau Habasyah ni, seharusnya kita mengenang akan benih-benih terbaik ini, ya, yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Usama bin Zaid ini dilahirkan pada masa 7 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Dan ini adalah period di mana umat Islam seluruhnya di Mekah dalam keadaan tekanan, penindasan, penyiksaan dan pembunuhan pada masa ini. Saat kemuncak ni 7 tahun sebelum daripada hijrah. Dan disebut di dalam kitab-kitab ulama bahawasanya Usama bin Zaid radhiyallahu an lahir hampir bersamaan dengan tarikh lahirnya Hasan radhiyallahu an, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hampir bersamaan tarikh kelahirannya. Makanya pernah disebutkan bahawasanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Saidina Hasan di paha kanannya dan meletakkan Usama bin Zaid di paha kirinya. Dan bila diletak tu dikatakan nampak beza sungguhlah. Dia di mana Hasan radhiyallahu an, cucu Rasulullah ni secantik manusia, lawa wajahnya. Manakala Usama bin Zaid ni hitam. Tapi Nabi menyanjungi dan mengasihi kedua-duanya. Sehingga dikatakan masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahibbahum fa inni uhibbuhum. Ya, yang maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, kasihlah kamu kepada kedua-duanya, yakni Hasan dan Usamah ni, sebagaimana aku mengasihi ke atas kedua-duanya. Mereka ni mendapat kelebihan doa sejak daripada kecil, yang doa tu Rasulullah, kemudian masa berdoa, doa tahriba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan. Ini kelebihan ya yang Allah kurniakan kepada Hasan dan Usama radhiyallahu anhum. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana ayahnya Zaid bin Harisah memang daripada kecil duduk dengan Nabi, makanya bila Usama dilahirkan, dia pun tetap sebagaimana ayahnya, duduk di rumah Nabi, berdampingan dengan Nabi, ke mana pun dengan Nabi, sehingga Nabi mengasihinya dalam keadaan yang sangat luar biasa. Di mana disebutkan oleh para ulama bahawasanya diberilah gelaran akan Usama bin Zaid ini sebagai hibbi Rasul, yakni kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga ulama menyebut dia diberi gelaran ya yang lain, iaitulah gelarannya Al-Hibbu Ibnu Hib, ya, yang bermaksud kekasih kepada putera, yakni anak orang yang dikasih. Yakni kekasih tu dialah Usamah tu. Anak kepada yang dikasih, iaitulah ayahnya tadi, iaitulah Zaid bin Harisah. Begitu sampai digelar kepada dia. Dan bagaimana dia ni bila duduk,
di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sentiasa dinaungi, dibayangi dengan nubuah Rasulullah, yakni kenabian, kerasulan, tarbiyah, akhlak Rasulullah. Dia tengok siang malam ke mana pun. Ini kelebihan dia, menjadikan dia seorang yang haibat di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam suatu hadis yang sahih, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia mencintai Usamah bin Zaid. Ini. Makanya ulama-ulama ada yang membahaskan, wajiblah hukumnya mencintai Usamah, bahkan semua sahabat. Jika tidak, khususnya kepada Usamah, na'udzubillahi min zalik, kalau tidak ada kecintaan ke atasnya, makna kita tu macam tak beriman dengan Allah dan Rasul. Kerana ulama ada yang menyandarkan kepada hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya? Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi akan saudaranya lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, hadis ini makam saudara umat Islam yang lain. Tapi hadis yang sebelum saya sebut itu khususiyah dengan menyebut nama Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Oleh kerana itu kita mesti menanamkan rasa cinta yang hebat. Kita kata cinta gila punya kepada Zaid, kepada Usamah khususnya, dan kepada semua para sahabat. Dan saya berharap semoga Allah saja yang menjadi saksi dengan saya memanjangkan sedikit kalam menerangkan kisah dan perihal Usamah bin Zaid ini. Mudah-mudahan ianya diambil kira oleh Allah dan Rasulullah sebagai satu tanda kasih dan cintanya saya kepada Usamah. Demikian juga semua muslimin muslimat, para netizen yang mendengar kisah beliau. Saya mendoakan mudah-mudahan kamu semua juga termasuk di kalangan orang yang dikira mencintai Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berkata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahawasanya tidak layak dan tidak ada hak bagi seorang Islam untuk tidak mencintai Usamah bin Zaid setelah saya sendiri mendengar akan hadis ini, kata Aisyah. Jadi mana Aisyah menguatkan lagi akan perihal hadis yang berkenaan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari saya paparkan beberapa kisah gambaran cinta kasihnya Nabi kepada Usamah radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad hadis yang sahih bahawa pada suatu hari, pada masanya Usamah masih budak-budak lagi, dia berlari-lari main dalam rumah, terantuk. Kemudian bila terantuk, kepala dia jatuh, keluar darah yang banyak, dia luka daripada dahi dia. Lalu Nabi SAW mohon supaya Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang ada pada masa itu ambil Usamah dan bersihkan darah yang ada di dahi.
Tiba-tiba Aisyah tidak bersedia untuk berbuat demikian. Dia berasa macam geli lah. Bawaannya darah tu dia geli. Dia rasa dia tak boleh. Dia tak nak. Dan kita kena sedar, Aisyah ini, Nabi SAW bertunang dengannya umur 7 tahun, berkahwin dengan umurnya 9 tahun. Riwayat lain menyebut, Nabi bertunang dengan Aisyah umur 9 tahun, berkahwin setelah hijrah Madinah umur 11 tahun. Jadi ialah masa budak-budak lagi. Dia bila budak ni menengok darah apa dia gelilah itu ini. Bila ni Nabi melihat Aisyah begitu radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Nabi tak marah. Nabi SAW bangun. Kemudian Rasulullah pergi ambil Usamah, mendakapnya. Kemudian Nabi SAW hisap darah yang ada pada dahi Usamah tu, bersihkan. Sampai macam itulah sayangnya Nabi. Kita takat cium anak, cium cucu aja. Kadang-kadang kita peluk juga anak cucu, cium dahi dia. Apalagi kalau ada ketika detiknya kita pun terhilang sabar, kita lepuk dia 2-3 liang, atau malam dia tidur. Menengok dia tidur tu, ibalah hati kita keluar air mata. Pelan-pelan kita pergi, kita rangkul kepala anak ataupun cucu tu, kita cium, tanda sayang. Nabi tu macam tu. Darah tengah mengalir tu, sampai ke Nabi hisap darah di dahi Hasan. Bayang tuan-tuan, ketika terjadi peperangan Uhud, para sahabat menjilat, meminum dan menghirup darah yang keluar daripada wajah Nabi, dan Nabi bersabda, barang siapa yang darahnya bersentuhan dengan darahku, sesungguhnya diharamkan jasadnya daripada neraka. Ni Nabi sendiri isap, bayanglah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemuliaanlah bagi cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Husain radhiyallahu anhum. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau ada Tok Wan kok tidaklah anak dah besar, ya, kalau ada cucu misalnya kok terantuk keluar darah, kita isap darah, tapi lepas tu buanglah, kita tu najis. Ya, darah ni najis, buang. Nabi itu dia lain, keturunan dia. Makanya kalau saya nak buat itu sunnah, bukan bid'ah. Tapi jarang, biasa cucu jatuh, main lagi. Tegil, cakap atuk, cakap nenek, tak nak ikut. Itulah. Ya, baik. Kemudian dalam satu hadis yang lain, diceritakan bahawasanya pernah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dia demam. Bila dia demam tu, dia flu, dia beringus, dan ingus itu mengalir keluar. Lalu Nabi SAW minta juga dalam riwayat ini supaya Aisyah radhiyallahu an tolong buangkan. Ya, buangkan akan ingus yang ada pada hidung Usamah tadi. Lalu Aisyah pun rangkul, macam kita ni ambil kain lap. Tekan lagi, tekan lagi. Lalu ambil ingus tu, buang. Masanya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin sedang buang ingus ni, pada masa itu Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, cintai dan kasihilah anak ini. Sesungguhnya aku sangat mencintai dan mengasihinya. Tengah berdarah, tengah beringus, Nabi tak buat benda dan tak sebut lain kecuali cinta kasihnya kepada Usamah bin Zaid. Sebab itulah saya dah nyatakan dalam kitab Jundullah As-Saqafat, Al-Ustaz Fathiyakan menyatakan kafir orang yang menghina sahabat. Inilah benda. Jangan tak entarah.
jadi puak-puak celaka macam puak-puak Syiah yang menghina sahabat. Semoga Syiah yang jahat yang melaknat sahabat ini dilaknat oleh Allah sehingga hari kiamat. Amin ya Allah. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia sangat rapat dengannya sehingga kan disebut satu ketika Nabi menyebut di hadapan sahabat yang ramai. Dia ketika berkumpul dengan sahabat tu Nabi sebut, sesungguhnya aku mengasihi anak ni, iaitulah Usamah bin Zaid. Aku mendoakan kebaikan ilmu untuknya. Dan aku mengharapkan kamu semua belajarlah daripadanya dan terimalah nasihat daripadanya. Nabi sebut pula di khalayak yang ramai. Itulah menunjukkan cinta kasih yang tidak ada sempadannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, banyak dalam riwayat juga menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang unta, maka di belakang Rasulullah yang menumpang seringkali juga ialah Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Nah, kalau empat sahabat tu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, itu pun jarang juga duduk belakang unta Nabi naik sekali. Tapi Usamah ni acap kali. Dan bagaimana diceritakan dalam sebuah kitab, ketika Usamah pergi menunaikan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu berlaku di Arafah. Berlaku di Arafah. Pada masa itu Usamah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa pada hari Arafah. Dia kalau diikutkan Nabi berdoa di Arafah selepas daripada zuhur tu sampailah matahari terbenam, baru habis doa dia. Itu Nabi menghadap matahari jatuh tu. Itu sunnah. Itu nantilah akan datang saya bercadang insya-Allah mulai tahun depan, boleh jadi Januari, Februari, tengoklah. Ya, saya nak buat kursus haji bersiri. Ya. Tak kira lah berapa belas puluh siri pun. Yang penting saya nak tinggalkan sekurang-kurangnya satu perkara yang bila saya mati orang amalkan, saya dapat pahala insya-Allah. Ayah nanti tunggu kedatangannya. Doa minta sihat dan panjang umur. Katanya Usamah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan berdoa hari Arafah, saya pun angkat tangan sama, kata dia. Bilanya saya angkat dia tangan, tiba-tiba Al-Qaswa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaling kepalanya. Dia paling, dia tengok ke saya, kata Usamah. Kemudian Al-Qaswa bangun sikit berganjak, kemudian dia lentuk kepala dia, dia sengitnya tu, dia ulur dan dia dekatkan dengan sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepala Al-Qaswa tu singgung tangan aku masa aku berdoa dengan Nabi. Bayang, rapatnya dia duduk dengan Rasulullah pada hari Arafah, Usamah. Dan bayangkan bagaimana walaupun seekor haiwan, seekor unta yang tidak berakal pun mengambil berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melentuk dia masuk, dia pun nak dengar doa Nabi dan dia aminkan cara dia lah. Oleh kerana itu, seringlah minta bantuan orang-orang yang di Arafah agar kalau mereka berdoa, minta dan pesan dia sebelum berangkat supaya dia tidak tinggal untuk mendoakan kamu. Ya, kerana itu di antara waktu mustajab doa tu pada bulan Zulhijjah di padang Arafah.
Tu rapatnya Usama dengan Nabi tu. Selain Abu Bakar, Umar, tepi Nabi, dia duduk tepi tu. Sampai kepala unta pun terkena tapak tangan dia. Masya Allah. Tabarakallah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an pada suatu hari memberi makan orang ramai. Banyak riwayat. Ada yang menyatakan Umar ni dia memang ada certain time. Dia ada waktu-waktu ketika dia kumpul lah harta-harta dia apa semua, dia bagi-bagikan pada orang. Sedekah lah. Ada riwayat menyatakan masa tu dia khalifah dah. Jadi dia tengok mana rakyat yang susah yang memang perlu. Orang balik berjihad ke harta ghanimah apa dia bagi secara adil, dia serah. Sehingga terjadi satu peristiwa ketika memberikan akan bahagian untuk Zaid bin Harisah. Maaf saya, untuk Usama bin Zaid radhiyallahu an, Sayyidina Umar memberikan 2 kali ganda lebih daripada apa yang diberikan kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi anak dia pun tanyalah Umar ayah dia. Dia kata, ayah, macam mana yang tu Usama 2 kali daripada saya? Saya ni ayah bukan tak tahu anak ayah. Usama tu sahabat aja. Dia pula 2 kali ganda ayah bagi lebih daripada saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an menyatakan, demi Allah, tidakkah kamu tahu, wahai Abdullah, sesungguhnya ayahnya lebih dikasihi oleh Rasulullah daripada aku, ayah kamu. Dan sesungguhnya dia, yakni Usamah, lebih dikasihi oleh Rasulullah daripada kamu yang jadi anak aku. Kalau kata orang Kedah, mudah bahasa lah. Hang dok kata apa cik oi? Pak dia, Nabi lebih sayang pada aku, Pak Hang ni. Yang Hang tu anak aku, tapi Nabi lagi sayang dia tu lebih pada Hang ni anak aku. Macam tu lah. Lalu diamlah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dia ni juga seorang yang sangat taat kepada ibu dia. Dia taat sungguh. Dikatakan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahawa disebut ya zaman Uthman ni pohon tamar, ya sebatang pokok tamar nilai dia dah menjejak 1000 dirham. Mahal lah. Sebab zaman Uthman ni orang kaya dah. Dia Islam dah luar. Zaman Umar dia dah habis dah dunia ke dia. Zaman Islam jadi banyak. Sampai zaman Uthman kita tahu, Uthman buat isytihar. Siapa nak bayar zakat, carilah siapa yang layak, bagi aja. Tak payah bagi pada amil. Ya, kerana bila bagi amil, amil nak cari asnaf yang 8 tu, tak temu. Kerana semua orang ada duit. Gitu zaman Uthman. Jadi, zaman tu orang suka jual pokok tamar. Mereka takkan tebang. Kalau kecil, belum betul-betul. Kerana mahal. Saat hari Ummu Aiman radhiyallahu anha, mak kepada Usamah ni, dia teringin nak makan buah tamar. Dia kata dia nak tamar yang paling atas sekali, dan dia nak serbuk tamar. Dia ada serbuk tamar ni. Di mana orang Arab, dia bila dia tebang pokok tamar, nanti yang buah tamar di tandan tu buah tamar lah. Belah ujung tu nanti, atas di puncak tu, dia tengok dekat tengah batang tamar tu, kalau kita sini panggil macam ada umbut lah kan, pokok kelapa. Macam ada umbut. Jadi pokok tamar tu dia ada macam umbut juga, tapi bukan umbut lah.
di tengah tu, itu orang Arab dikoreknya tu. Jadi berserbuk, atau dia panggil serbuk putih buah tamar. Biasa daripada situ nanti keluar pula, nanti dia berputik, dia jadi buah. Yang asal benih yang duk tersimpan lagi dalam tu, mereka belah dua, mereka korek. Tu orang yang dah pergi haji umrah, dia tahu yang saya nak sebut. Kalau kita pergi ke ladang-ladang tamar, kita pergi ziarah, ada budak-budak Indon kadang, dia jual satu paket 10 rial. Mari, serbuk tamar. Mari, siapa mahu anak, mari sini, ini boleh datangkan anak. Dia jual. Atau serbuk tu, itu bukan dia kikir dari buah tamar, dia ambil daripada yang asal benih. Ini. Jadi nak manjat, nak kerat, nak apa semua, Usamah takut jadi lambat. Karena patuhnya dia pada mak dia, dia kerat pokok, dia tumbangkan terus. Tetap standar dia buat balik, atau dia belah dua batang tamar, dia pikul, dia korek tu serbuk tu bagi kat mak. Arab dia ambil tu dia makan dengan air panas, apa semua campur madu, dia buat minum, sehat badan. Jadi akan datanglah, dia kalau boleh pergi haji umrah, makanya, carilah yang tu, boleh buat ubat tu. Macam-macam, orang kata power tebal lah, itu saya tak nak bahas bulan puasa ni. Sebab itu elok kalau pergi haji umrah dengan saya. Dengan lain pun boleh juga. Mana yang Allah izin je lah. Tapi kalau saya bawa ziarah, saya boleh cerita. Saya ada ilmu sirah tu. Allah izin, insya-Allah. Ya baik, itu sekadar perkongsian lah. Jadi orang tanya kepada Usamah, apa yang tak tebang pokok ni mahal? 1,000 dinar, 1,000 dirham apa semua, sebatang. Dia kata tak ada nilai duit tu banding kepatuhan aku dengan mak aku, kata dia. Ini. Dia taat sungguh dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usamah ni dia berkahwin ketika usianya 15 tahun. Ringkas ceritanya, ada seorang muslimat radhiyallahu anha, sahabiah namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Saya ringkas dia ni diceraikan oleh suami dia. Bila diceraikan oleh suami dia, maka dia dalam iddah. Dia kalau kita baca dalam Quran, tengok huraian hadis, dalam iddah ni ada istilah dia panggil sebumbung tapi tak sebilik. Walaupun diceraikan, isteri itu masih boleh lagi duduk di rumah, tapi tak boleh bersama. Tak boleh bersetubuh selagi tak habis iddah. Jadi dia duduklah di rumah dia. Tapi oleh kerana rumah itu ramai orang datang, menyebabkan dia jadi payah. Lalu dia dinasihatkan oleh Nabi supaya pergi habiskan saja iddah di rumah Abdullah bin Ummil Maktum yang buta tu. Nabi kata dia buta, jadi kamu buka tudung, dedah aurat apa, dia tak nampak. Pergilah di sana. Makanya Fatimah binti Qais pergi situ. Nabi kata habis dia iddah, datang jumpa saya. Ringkas dia bila dah habis iddah, dia pun datanglah bertemu Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada dia supaya berkahwin. Lalu Fatimah binti Qais menyatakan, ya, saya bersedia nak kahwin ni. Sebab ada dua orang. Dua orang yang telah datang masuk merisik saya lah. Tanya saya ni. Nabi tanya siapa dia yang datang. Katanya Fatimah binti Qais. Pertama dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia datang dah ajak nak berkahwin dengan saya. Nabi SAW menyatakan tolak. Jangan ambil. Kerana Muawiyah, dia seorang yang miskin. Susah nanti kalau kamu kahwin dengan orang miskin, Nabi kata. Masa itu. Tapi nanti pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah apa semua tu, lepas zaman Sayyidina Ali, Muawiyah ni kaya raya dah. Kerana dia menjadi gubernur di Dimashq. Dia di Damaskus, di Damsyik, di Syria. Pusat pemerintahan dia. Ini masa tu lah. Dia miskin. Nabi kata jangan. Tolak cara baik. Kemudian Nabi tanya siapa seorang lagi. Lalu dia sebut
Salah seorang lagi ialah Abu bin Luham. Nabi kata Abu bin Luham ni pun jangan. Sebab bahunya sentiasa berat, Nabi kata. Menurut ulama, yang dimaksudkan bahunya selalu berat, iaitulah Abu bin Luham ni dia selalu pikul barang, kemudian ikut rombongan dagang, pergi berdagang, pergi musafir. Jadi jarang di rumah. Jadi jarang tak nak ada di rumah ni, isteri menjadi payah. Maka Nabi nasihat, tak payah. Jangan. Aku mencadangkan, Nabi kata, berkahwinlah kamu dengan Usama bin Zaid. Kahwin dengan dia. Di peringkat awal, ya, si Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah binti Qis tolak. Dia tak nak. Itulah orang perempuan kan. Dia jadi dia tengok hitam ke apa tak tahulah. Saya bersangka baik demi Allah dengan sahabat dan sahabiah. Cuma dia tak nak. Lalu Nabi kata kahwinlah dengan dia. Nabi ulang 2 kali. Bila dia tengok Nabi SAW mengulangi sebanyak 2 kali, dia pun bersetuju. Maka berkahwinlah Usama bin Zaid dengan Fatimah binti Qis radhiyallahu anha. Saat itu Usama usianya 15 tahun. Fatimah sendiri menceritakan, peringkat awalnya dia kata, saya tu hati tak berapa seronok juga. Tapi Nabi suruh tu saya patuh aja. Tapi bila dah kahwin, dia kata, lama-lama jadi seronok. Lama-lama jadi sayang. Akhir suka pula saya bersenda gurau dengan dia sehingga saya sangat mencintainya, kata Fatimah binti Qis. Nah, ini menunjukkan bahawasanya siapa yang patuh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya dia akan mendapat keberkatan dengan apa yang diperintahkan. Pada masa seusia muda tu juga, Usama bin Zaid pernah terlibat dalam peperangan, yakni peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Masa tu berlawan dengan 10,000 tentera kufar musyrikin dan kabilah yang ada pada masa itu. Dia dah ikut dah masa peperangan Ahzab. Kemudian di usia muda macam tu juga, dia ikut ayah dia, Zaid bin Harisah radhiyallahu an, masuk dalam peperangan Mu'tah. Dan kita tahu perang Mu'tah ni perang yang amat haibat. Dia di antara yang dahsyat juga. Di mana dalam peperangan Mu'tah ni Rasulullah lantik 3 orang jadi ketua. Pertama, Ja'far bin Abi Talib. Yang kedua, Zaid bin Harisah, ayah Usama tadi. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. 3 orang ni Nabi kata gila-gila, siapa mati je masuk ganti. Sehingga akhir habis semua, Khalid ambil alih. Itu panjanglah. Nantilah lain kali kita kisahkan Khalid pula. Ya? Makanya, diikut tu bagaimana imbangan peperangan. Di pihak tentera Islam, 3,000 aja tentera Islam. 3,000 aja. Sedangkan tentera Romawi masa itu 200,000 orang. 200,000. Saya dah buka kitab-kitab sirah banyak. Saya tengok, takut saya salah pandang. Boleh jadi 30,000. Tertinggal 10 ke apa mana tahu. Memang 3,000 orang sahaja berhadapan 200,000. Itu yang 3 tadi radhiyallahu anhum mati syahid. Ja'far putus 2 tangan. Lain kali kita cerita. Harinya Zaid bin Harisah, ayah Usama mati syahid tu, dia ada tu dalam medan tempur dan dia tengok ayahnya dibunuh. Ini tarbiyah jihad yang dia lalui bukan secara teori tetapi secara praktikal di medan. Sebab itulah dalam satu peperangan
Pernah dia melihat ada seorang kafir ni tetap bunuh tentera Islam ni. Usama pun lompat, tapi tu tengok dia tu muda, lari dia kejar. Bila dia kejar, dia dapat tawan, hamba Allah ni jatuh, dia nak tetap aja, tiba-tiba dia mengucap 2 kalimah syahadah. Masa itu Usama tu berlawan perasaan, nak bunuh tak bunuh, nak bunuh tak bunuh. Tak dibunuh tadi dia kafir, nak dibunuh yang ni dia dah mengucap. Akhirnya dia buat keputusan, dia kata ni acah dia nak mengamat diri, lalu dia tetap dan dia bunuh. Kisah ni sampai kepada Nabi SAW. Lalu merah wajah Rasulullah dan Rasulullah marah. Lalu Rasulullah memanggil Zaid. Suruh Zaid cerita balik betul ke tidak. Zaid pun cerita sungguh. Dia kata benar ya Rasulullah. Dia dah mengecap syahadah, Nabi kata. Ya. Lalu kamu bunuh dia. Dia kata ya ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh sedangkan dia dah bersyahadah? Kerana kata Zaid, saya menganggap dia pura-pura dia takut kena bunuh, buat-buat mengucap. Lalu Nabi SAW menyatakan, kalau begitu, mengapa kamu tidak membelah dadanya? Koyak dada dia tu, buka tengok. Belah hati dia. Tengok dalam hati itu ada iman ke tidak? Ada kufur ke tidak? Kenapa tak belah dada dia? Marah Rasulullah SAW. Hadis inilah dia ambil hukum oleh ulama. Kita hanya menghukum secara zahir. Itu aja. Yang nak lebih-lebih sangat. Ya? Allah lebih mengetahui segala-galanya. Itu kalau orang munafik, ini dia sifat dia. Bagian-bagian sifat itu aja. Jangan sampai tunjuk-tunjuk begitu. Itu tak boleh. Ya, kita kena ada had batas sempadannya. Maka marah Rasulullah. Ya, kerana kamu membunuh orang yang bersyahadah. Ini menunjukkan bahawa Nabi mengajar kita umat Islam dan mendidik sahabat semua. Walau macam mana pun kita kasih seseorang, kalau benda salah, tegur dan cakap salah. Yang dibiar. Biar melarat nanti. Ini tadbiah yang besar yang Rasulullah tinggalkan untuk umat. Ialah kadang kita sayang, kadang rapat dengan kawan kan, dengan sahabat, kawan baik betul. Nampak dia buat salah, tapi nak tegur seberat-berat aja. Nah, alami macam tu kan? Kadang kita mikirkan, cakap kan kecil hati, tak cakap kan kawan, yalah. Macam tu. Nabi ajar benda salah tu tegur, jangan dibiar. Sebab itu budak-budak kecil, dia umur-umur daripada 7, 8, 9, 10 tahun. Start 6 tahun setengah mula pandai-pandai bercakap dah tu. Saat ni dia tanya apa, dia jawab betul, jangan pusing. Kerana kita bagi salah, dia lekat. Budak-budak tu dia kuat ingatan. Nanti itu yang dia bawa sampai ke tua. Kalau dia tanya, dia tunjuk gambar. Ya misalan dinosaur misalan. Dia bawa, Tok, ni apa ni Tok? Kita kata, ini namanya dinosaur. Dinosaur tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya maksud ini, binatang ni. Cerita. Kau tunjuk tu, Tok ni apa? Tu cicak tu kat siling. Kita buat kata begitu. Kita malah nak layan. Itulah dia akan pegang bawa sampai dia mati. Apalagi hal-hal agama mesti diterangkan dengan perkara yang sebenarnya. Jadi Nabi ajar jangan mentang-mentang aku sayang ke kamu wahai Usama. Lepas tu kamu pula buat salah, aku buat senyap. Tak. Akhirnya itulah Usama bertaubat dan dia berazam berjanji, ya Allah, aku tak akan bunuh siapa pun yang dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Nabi arahkan sahabat bayar diyat kepada keluarga yang meninggal yang dibunuh. Kerana ini jatuh dia bawa kes bunuh tak sengaja. Jatuh situ. Apa diyat? Diyat iaitulah bayaran ganti rugi. Banyak mana? 100 ekor unta. Bagi kepada ahli keluarga. Kerana seorang keluarga itu dah dibunuh. Dah mati. Unta yang terbaiklah antaranya. Ada lagi harga mahal. Tapi kalau ambil average, seekor unta 10,000 itu okey-okey dah tu. Cantik lah.
Dan untuk diat dia kena bagi unta-unta jenis elok macam tu. Bangsa jenis unta mata sebelah, kaki pun ada 3, jalan mengikut-ingkut, tu tak boleh. Dia kena yang sempurna. Kalau 100 ekor, darat 10,000 ekor, 1 juta ganti rugi dibayar pada keluarga si mati. Ini dia keadilan undang-undang Islam. Dan ini ada bawah hudud kisah ta'zir. Itu sebab kita nak undang-undang 355 tu lulus. Kita harap dapat buat di Malaysia undang-undang Islam hudud kisah ta'zir. Kerana keluarga si mati juga akan dibela oleh Islam dan ada keadilan. Dapat ganti rugi. Yang ni kes juta. Hari ni keluarga mati. Orang yang bunuh dihukum penjara 40 tahun, 50 tahun, semua hidup ataupun balas gantung, ganti. Dia hukum bunuh, balas bunuh, dia pun dibunuh. Dah keluarga macam tu lah. Dalam Islam, keluarga tu ada diat, ada ganti rugi dia. Ini keadilan undang-undang Islam. Sebab itu bila kita baca kisah sahabat apa semua, kita dah tahu wajib bangkit berjihad sehingga Islam tegak memerintah di bumi Malaysia ni, insya-Allah. Kerana Islam ni adil untuk semua, dia tidak pernah zalim. Ya? Baik, naik semangatlah bulan puasa ni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sejak daripada itulah dia tak mahu dah. Baik, saya nak cerita lagi bagaimana dia rapat dengan Nabi ni. Ni juga disebut kisah dia. Terjadi satu kes di kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum ni kira top 10 punya Bani lah, kabilah di kawasan Arab sana. Orang ternama lah, bibi-bibi IP ni. Seorang perempuan dia dapat tangkap mencuri. Bila kira nilai yang dia curi, hukumnya potong tangan. Oleh kerana takut malu, berbincanglah ketua-ketua kabilah, JK kabilah ni. Ke mana nak buat? Serahkan Muhammad sah dah dekat tangan ni, malu kita. Kabilah kita ni, dia ternama. Kita kena rayulah pujuk Muhammad. Tapi kita nak terus ke Rasulullah tu, nak ke Muhammad, tak boleh. Segan pula. Kita cari siapa paling rapat. Mereka pilih Usama bin Zaid. Usama yang datang bawa bagi tahu, ya Rasulullah, saya ni diminta oleh kabilah Bani Makhzum ni begiam gitu gini. Itulah, kalau boleh lah, janganlah hukum potong tangan, ejahlah buat hukum lain tu. Marah Nabi SAW. Rasulullah menyatakan, wahai Usama, adakah kamu datang untuk menganjak hudud, yakni hukum Allah, sempadan dan batas hukumnya? Marah Nabi. Demi Allah. Itu yang Nabi sebut hadis yang masyhur riwayat Bukhari juga. Jika sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong akan tangannya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi ajar pada sahabat, tidak boleh mendahului akan Rasulullah ni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya teruskan lagi. Ya, pada hari Fathul Makkah, Nabi SAW masuk ke Kaabah. Ada riwayat menyatakan di antara mengiringinya, antara yang iring dia, pertama Bilal bin Rabah, bekas hamba. Yang kedua Usama bin Zaid, anak kepada bekas hamba. Menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang tidak membezakan manusia. Islamlah ajaran yang datang ke dunia menghapuskan sistem perhambaan. Islamlah. Sebab itu tak ada dah sistem hamba secara azali, secara secara zahir yang boleh dilihat. Habis dah. Ya, tapi secara sistem, itu kata ulama, ada itu lain pembahasannya. Kemudian ada usianya. Masa muda juga, dia pernah ikut masuk juga dalam peperangan Hunain. Saya ringkas saja, masa tak cukup. Ya. Perang Hunain ni ringkasnya, akhirnya Nabi terkepung. Kena serang teruk, sahabat bercempera lagi. Tidak tinggal melainkan masa itu betul-betul 100 orang aja lagi dah yang masih kabur Nabi. Daripada
12,000 tentera Islam. Dalam 100 tu, salah seorang ialah Usamah bin Zaid. Ya, dia mendampingi Nabi dan menjaga Nabi saat-saat yang kritikal seperti itu. Karenanya lah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dihantar satu pasukan tentera pergi ke satu wilayah. Ada yang menyebut kawasan itu namanya Ka'kah. Satu kawasan di tempat terjadinya peperangan di mana mati yakni syahidnya Usamah bin Zaid. Ayah dia Zaid bin Harisah tadi. Jadi Nabi kata pergi sana. Kamu kenal tempat tu, kamu tahu di mana ayah kamu dibunuh, pergi cari balik tentera baki yang ada tu, libas bala balik. Dia kalahkan mereka. Dia dilantik masa tu ada riwayat kata umur 18. Yang duduk dalam pasukan tu antaranya Sayyidina Umar. Ada menyebut juga Abu Bakar mengiringi. Ada riwayat kata Abu Bakar tak ikut. Ada lagi menyebut Abu Ubaidah. Antara lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni bukan kecil-kecil anak sahabat. Umar tu ikut arahan Nabi, patuh je dia. Ketua umur 18, umur 20, Usamah bin Zaid. Maka bercakaplah orang ramai di Madinah. Kata macam mana lah budak lagi. Pengalaman tak tahu mana ikut perang gitu, lantik dia. Itu menyanggah keputusan Rasul berdosa. Ya, ada yang tak puas hati, ada sahabat yang bercakap. Seorang dua. Maka sampailah ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duka cita. Rasulullah marah. Sehingga akhirnya para sahabat pun diam dan bersetuju. Karena Nabi menyebut, apa yang kamu pertikaikan, aku mengambilnya kerana mengenang jasa ayahnya yang telah syahid di kawasan berkenaan dalam peristiwa peperangan sebelum itu. Baru dia orang diam. Maka ni dia pun berangkat. Bila berangkat di pertengahan jalan dengan cerita Nabi sakit kuat, dia patah balik. Bila dia patah balik, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senyum gembira, nampak sihat biasalah. Lega rasa hati dia. Dia pun menggerak balik keluar. Kan orang nak meninggal gitu. Sakit, tiba-tiba elok sekejap. 2 hari sakit lagi terus. Biasa begitu. Tanda tu. Ya. Maka dia pergilah berperang. Dan pada masa dia pergi tu Rasulullah dah wafat. Dia tertahan di satu tempat. Belum masuk lagi. Belum jauh lagi. Tertahan. Nak pergi tak pergi ni. Sebab telah bergegar Madinah dengan peristiwa peperangan murtad. Abu Bakar naik jadi khalifah. Arahan pertama Abu Bakar mengarahkan Usamah keluar dari Madinah sekarang. Bawa semua tentera pergi berperang. Pergi. Cuma Abu Bakar minta kecualikan Umar. Biar dia dengan aku untuk menghadap orang murtad ni. Ya, Usamah bersetuju. Makanya ada juga masa itu bantah Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, kita tengah bercempera lintang pukang ni. Orang murtad di Madinah ni. Tentera murtad 30,000 orang. Pimpinan dia Musailamatul Kazab, Tulaihatul Asdi, An-Najah, seorang perempuan itu di Yaman. Mereka dah buat masuk kumpul-kumpul dah 30,000 nak serang Madinah. Kamu suruh lepaskan juga. Tukar je orang lain. Tahan dulu pasukan ni. Marah Saidina Abu Bakar. Adakah kamu mau untuk aku mendahului Rasulullah dalam hidup? Dan kamu nak supaya aku tukarkan orang lain? Sedangkan dia telah dinamakan oleh Nabi ketika Nabi hidup. Diam semua. Akhirnya mereka setuju. Ini sahabat dia tak akan mendahului Nabi. Kan ada kisah. Satu malam ada seorang lepas isyak datang jumpa Umar. Masa tu Umar khalifah. Dia serah pada Umar satu tandan buah tamar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ni buah tamar tandan ni, esok lepas subuh buat sedekah lah, bagi macam breakfast lah. Bagilah sikit seorang besok. Umar kata tak apa. Simpan letak tepi mihrab ni. Esok lepas subuh, Umar pun bagi tahu. Kemarin lepas isyak,
Ada seorang hamba Allah pemurah sedekah buah tamar standar. Saya nak bagi-bagikan sedekah. Dia suruh duduk dalam saf masing-masing, tak ada tangan. Umar pun pikullah buah tamar. Khalifah. Itu tawaduknya para sahabat. Kita baru jadi ahli majlis je. Salam pun tak nak jawab dah. Macam mana? Dia jadi ni, dia pikul, dia bawa. Yang lain tak ada lah tampun tangan. Umar pergilah dari saf ke saf. Tarik bagi segenggam, dua genggam bagi ya. Tiba-tiba dalam banyak tangan tu ada tapak tangan Sayyidina Ali. Umar kenal Sayyidina Ali. Dia pun sebenarnya jemaah juga. Sampai ke Sayyidina Ali, Umar petik sebiji je bagi. Letak. Dia pun tengok. Zidna, ya Amirul Mukminin, kata dia. Tambahlah untuk saya, wahai Khalifah Umar. Orang lain 2-3 genggam, saya sebiji je. Lalu Umar menyatakan, demi Allah, wahai Ali. Kan malam tadi makan tamar dengan Rasulullah. Di dalam kebun tamar di sini. Lepas tu Nabi bagi sebiji je kan? Nabi pun bagi kamu sebiji. Takkan aku nak bagi 2 biji? Umar pun berlalu. Ucat Sayyidina Ali. Kerana memang malam tadi dia bermimpi. Rasulullah datang. Dan Nabi SAW ajak Sayyidina Ali makan buah tamar. Di bawah pohon tamar di dalam kebun. Dan Nabi petik bagi sebiji je ke Ali. Tu tahu mimpi pun sahabat tidak berani mendahului Rasul. Sayang tuan-tuan. Sebab itu kita ni banyakkan selawat kepada Nabi. Ya, sebagai tanda kita taat akan Nabi SAW. Berangkat pasukan ni, dua-dua menang berkat patuh pada Nabi. Orang murtad di Madinah dikalahkan, dipancung, dibunuh. Yang berpegang dengan Usama bin Zaid pun menang semua. Dan disebut, tidak ada seorang pun tentera yang ikut Usama yang terluka dan mati dalam perang. Tak ada. Ini dijamin oleh Allah bila kita patuh pada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menutup daripada episod riwayat hidup dia sampai ke zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa tu berlakulah Allah uji fitnah pertembungan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Pada masa itu dia tak berpihak. Dia tak dengan Ali, dia tidak dengan Muawiyah. Dia duduk senyap dia tak mau. Ada riwayat yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang untuk memujuknya. Ya, ada yang menyebut orang lain, bukan Sayyidina Ali. Tapi geng-geng Sayyidina Ali lah. Dia ajak, dia kata, wahai Usama, marilah join pasukan sini. Kita hadap belah sana. Dia kata, demi Allah, kalau sekiranya kamu ajak dan suruh aku masuk kandang rimau, aku masuk. Dia mati dimakan rimau. Tapi untuk masuk medan perang ni tidak. Aku telah berjanji dengan Allah tidak membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Itulah peristiwa tadi tu kan. Bila Nabi tegur tu, tengok kesannya, tarbiyah itu, akhirnya diingat sampai ke sudah. Ini. Dan dia dikatakan di antara yang awal. Sebab di kalangan khalifah ni, Sayyidina Umar lah yang memulakan gelaran Amirul Mukminin untuk diri dia. Sebelumnya Abu Bakar khalifah gitu aja. Umar yang memulakan, mempopularkan gelaran. Bila Umar istihar dia sebagai Amirul Mukminin, maka dikatakan Usama bin Zaid radhiyallahu an bangun. Dia yang pertama menyebut, Assalamualaikum ayyuhal Amirul Mukminin, kata dia. Dia yang pertama memberikan hormat pada Umar. Itu sikap dia. Sangat hebat, tuan-tuan. Banyak lagi kisah-kisah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkatan kepada kita semua. Esok, insya-Allah, jam begini juga, jam 3, saya akan menceritakan berhubung dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ya, Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhum. Ya, kita bertemu besok jam 3. Selalu je kita ingat balik, jangan lupa 2 perkara. Pertama, like and share. Kedua, berilah sumbangan ya kepada tabung amal untuk kita guna pakai bagi membantu fuqara wa masakin dan orang-orang yang memerlukan bila nak menjelang Ramadan ni, hari raya nanti. Ya, terima kasih semua. Nanti insya-Allah kita bertemu lagi. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul Asr dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.